Salah satu legenda dalam kelas permulaan. Dijual dengan harga RM499 ke RM599. Tapi, masih lagi tak ada mana-mana peranti yang boleh lawan dengan legenda ini. Redmi 9 dah dilancarkan sejak Jun 2020 sehinggalah 2022. Kalau tengok dekat pasaran sekarang dengan dia punya chipset dia, dengan harga dia kan, tak ada siapa boleh lawan. Best kot. Kita ada Hilo G80 dekat sini. Kita ada 3 kamera setup fingerprint kat bahagian belakang. Lagi apa? Kalau tanya saya yang sekarang ni, saya dah guna 2 tahun tau. Sebenarnya bukan saya guna lah. Saya bagi ayah saya guna dan nampak gayanya bila dah guna 2 tahun, bateri je kembung. Itu je maintenance. Dan nak tukar bateri pun senang. Anda tak perlu macam ada blower ke apa. Anda just copy kat sini, tarik semua kat sini, buka skru dan anda tukar bateri baru. Settle. Tapi saya tak nak kongsi sangat tentang Redmi 9. Saya lebih nak berkongsi dekat anda kenapa sekarang ni phone makin mahal dan kenapa industri smartphone sekarang macam pelik tau. Kalau kita tengok lah untuk tahun ni kan, kalau nak tengok untuk kelas permulaan semestinya tak ada persaingan yang terlalu teruk sangat. Dan kalau tengok juga, kalau dengan harga yang boleh dapat RM499, anda boleh dapat just Hilo G25 ataupun Hilo G30 je. Apa ni? Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita pergi sejarah dia, iaitu menjelang Jun 2020. Pada tahun tu 2020 tu memang best sangat kalau tanya saya lah, yang mana smartphone memang rancak, terutama kelas pertengahan dan juga kelas permulaan macam ni. Hadirnya 2 peranti yang boleh katakan saling berlawanan, iaitu Redmi 9 ni dan juga satu lagi iaitu Realme C3. Realme merupakan satu jenama baru time tu, yang mana baru nak up dan memang megah habis lah kan. Tiba-tiba Redmi ni tengok ada pesaing lain, dia pun keluarkan peranti yang lebih kurang sama. Tak percaya anda tengok pada 2020 tu, Redmi dengan Realme, dia punya spek lebih kurang je. Sampaikan satu tahap yang mana anda kena tengok setiap reviewer sama ada dia sokong Redmi ataupun dia sokong Realme, mana yang lebih berbaloi. Tapi berbalik pada 2022, masing-masing ada jalan tersendiri. Kalau tengok Realme dia tak nak fokus dah untuk kelas mulaan. Kalau ada pun mungkin Narzo series je lah. Dan untuk Xiaomi pula, dia memfokuskan semua, dia bedal semua. Kelas mulaan ada, kelas pertengahan ada, flagship pun ada. Still lagi sustain. Dan yang menegarkan hati saya bila saya tengok tahun ni kita ada sebuah peranti yang boleh katakan mampu milik jugalah. Contohnya macam Redmi 10C dengan Snapdragon 680 599. Okey lah nak ganti, tapi hari ni pernah ada harga 499 secara official. Jadi timbullah beberapa teori dekat sini. Kenapa smartphone sekarang dah rasa pelik-pelik? Kenapa ada yang lebih mahal? Adakah disebabkan inflasi? Inflasi harga ayam naik kan? Tiba-tiba harga phone naik. Takkan lah. Jadi teori pertama yang saya boleh katakan kat sini ialah kekurangan chip. Macam kita tahu, tahun lepas 2021 kita kena COVID-19 kan. Dah lah COVID-19. Kalau nak tahu juga, time tu industri semiconductor kat sini dia kekurangan bekalan chip. Menyebabkan harga chip tu jadi mahal dan tak cukup. Jadi bila chip tak cukup, supply tak banyak, memang harga dia kau-kau naik lah. Cumanya tak terasa lagi lah pada tahun 2021. Ada sikit kot. Dan disebabkan hal tersebut, ada kemungkinan teori ni boleh digunakan menyebabkan smartphone punya harga dah naik kan. Kalau tengok dulu 499, sekarang dah 599. Dan kalau anda masih lagi gunakan Redmi 9 dan berhajat untuk tukar, kalau mungkin dalam 500, saya boleh katakan jangan lagi lah. Sebab dalam 500 dengan harga yang sama, anda mungkin tak dapat dah spek yang sedap macam ni. Teori kedua yang saya boleh katakan kat sini ialah teknologi berkembang pesat. Ya, kita tahu chip ni bukan digunakan dekat smartphone je. Digunakan dekat laptop. Digunakan dekat komputer PC anda tu kan. Graphic card tu. Bukan sekadar tu saja. Sekarang juga kereta pun guna chip tau. Jadi kalau tengok kat sini, masing-masing industri berebut nak dapatkan chip. Jadi bila berebut, siapa yang boleh bayar mahal, kita bagi kat dia dulu kat sini. Jadi nampak gayanya benda ni akan menjadi berlarutan. Yang ketiga ialah mengenai persaingan. Kalau kita tengok, kalau 2020 macam saya ceritakan tadi kan, persaingan antara Redmi dan juga Realme. Tapi untuk tahun ni kalau tengok masing-masing jenama ada persaingan tapi tak terlalu kuat. Kalau tengok tahun ni lah, macam pesaing tahun ni Snapdragon 680. Snapdragon 680 ada yang tawarkan dengan kamera yang lebih cantik, ada tawarkan dengan hardware yang kurang, macam tu lah. Dan harga dia pun berbeza-beza kat sini, yang mana membuatkan
anda sebagai seorang pembeli merasa macam, ish, nak beli jenama A ke nak beli jenama B ke? Kalau tengok kat sini spek mungkin chipset sama tapi benda lain tak sama. Itulah persaingan dia tak terlalu kuat sekarang. Kalau dulu tak, Helio G80, kamera 64, ada 4, budak apa, skrin yang sama kan, harga lebih kurang sama. Itu yang pening. Itu yang membuatkan dia lebih kuat persaingannya. Jadi teori terakhir saya ialah kalau kita tengok sekarang mata wang kita pun semakin mengecil. Jadi kemungkinan sebabkan smartphone ni datang dari luar, bukannya dia pasang kat Malaysia. Jadi bila datang dari luar, kita kena import masuk ke dalam. Jadi untuk import masuk ke dalam, harga dia akan naik sedikit lah dengan mata wang kita. Betul tak? Disebabkan tu smartphone sekarang ada peningkatan harga sikit. Walaupun mungkin tengok spek dia alah macam tak best kan. 2 tahun lepas beli rasa berbaloi lagi. Sekarang tak berbaloi dah ni. Ada kemungkinan lah dengan 4 teori tadi. Jadi anda ada teori lain lah. Kenapa harga smartphone sekarang makin meningkat? Kalau ada, tinggalkan pendapat anda kat bahagian komen di bawah. Dan macam biasa, lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Jumpa lagi.